ujian ini dia ada beberapa sebab. Yang pertama, kerana Allah ingin menggandakan pahalanya. Allah ingin menggandakan pahala. Berarti dia orang baik, dia buat baik, tetapi dengan kepayahan sebab ada musibah atau ujian-ujian yang berlaku kepada dia, kerana Allah ingin gandakan usaha pahala dia tu. Yang kedua, kerana Allah ingin meninggikan darjat, mengangkatkan darjatnya. Maka tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang yang baik, tiba-tiba tuan-tuan kena penyakit, kita dah buat dah pencegahan semua sekali, tiba-tiba ditakdirkan la yusibana illa ma kataballahu lana. Kita ingat balik ayat 51 surah At-Taubah, kita dah jaga sungguh-sungguh, dah betul-betul buat langkah pencegahan, kita dah tak keluar merata-rata, kita duduk dalam proses kawalan pergerakan, ditakdirkan kita menjadi mangsa juga, kena juga COVID-19 sebagai contoh, na'udzubillah min zalik, maka kita berharap dia sebagai ibtila kepada kita, ataupun dalam masa yang sama menjadi kafarah kepada kesilapan kita. Maka itulah yang melegakan kita sebagai orang beriman, tuan-tuan. Maka kita tak akan menyalahkan Allah, kita tak akan menyalahkan Tuhan, kita tak akan menyalahkan manusia lain, sebab kita sedar, oh aku berjangkit daripada orang, ini sebab orang yang degil, yang makan benda yang tak patut, oh orang ni degil, orang dah kata kuarantin, tak nak kuarantin, dah kata jangan berhimpun, nak berhimpun juga, kita menyalahkan orang. Tak perlu lagi menyalah, sebab kita dah tahu dah musibah yang kena kepada kita, na'udzubillah min zalik, kalau seandainya dia berlaku, dia menjadi ibtila, ujian kepada kita, nak tengok sejauh mana kita melatah, tidak kita menyalahkan orang, tidak bila kita duduk dalam ward atau kita di kuarantin, kita bertahan tak dengan ujian-ujian, kita patuh tak arahan-arahan dan seumpamanya, kita diberikan makanan-makanan, kita pilih tak makanan yang betul, yang halal, yang tayyibah, ini namanya ibtila. Ini semua ujian kepada kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ya, ada orang dalam ketika dia diberi ujian macam ni, dia orang baik, tapi akhirnya dia gagal dalam ujian itu. Itu yang kita takut. Akhirnya dia jadi peting diri, kan, dia sedang diuji oleh Allah, maka dia pergi kedai, dia borong semua barang, akhirnya orang lain tak boleh nak beri barang, sebagai contoh. Apa lagi, dia sanitizer yang ada semua dia ambil, akhirnya dia tak bagi orang lain, sehingga orang lain pun memerlukan, sebagai contoh. Dia monopoli semua benda-benda ni. Bahaya, tuan-tuan, kita sedang diuji. Maka ketika itu Tuhan nak tengok, adakah kita peting diri, adakah kita menyalahkan orang lain, adakah kita jadi orang yang sabar, adakah kita jadi orang yang redha. Tuhan nak tengok di sebalik ujian itu. Maka kita lihatlah kepada Rasulullah SAW. Tengok apa cara Rasulullah respon, apa yang para sahabat respon, apa yang salafus salih, orang-orang salih yang terdahulu respon bila kena musibah kepada mereka. Adakah mereka melatah? Adakah mereka menyalahkan orang lain? Adakah mereka akan mementingkan diri? Jawapannya tak ada. Mereka akan sabar, mereka akan redha, mereka akan patuh dan taat ketika dilanda musibah. Malah ketika musibah lah mereka akan gandakan lagi usaha mereka, serahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Mereka tahu mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika ini juga kita, tuan-tuan sekalian, maka inilah proses kita sekarang ni. Kita tahu kita sedang diuji oleh Allah, namanya ibtila. Dan masa yang sama, kita juga sedang diberikan kafarah, penghapusan dosa oleh Allah. Maka kita serahkan diri, maka sepatutnya kita makin tinggi, makin dekat, makin banyak hubungan kita dengan Allah. Kembalilah balik, serahkan balik diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan peluang ini, tuan-tuan, untuk kita melakukan penyerahan.